PDPR kita ni dan cikgu masuk dalam MyLink kalau awak terlepas tu awak tolong tengok balik lah dalam MyLink awak tu yang cikgu pin dekat awak punya Telegram tu. Okay, kita tengok apa itu persamaan locus. Okay. Besarkan dah. Kita nak ambil pensel je. Okay. Locus bagi suatu titik bergerak ialah lintasan yang dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang ditetapkan. Okay. Misalnya lintasan yang disurih pada titik A yang bergerak sebanyak R unit dari titik tetap O. Okay. Dalam radar pesawat di sebuah pusat kawalan lalu lintas udara di sebelah merupakan suatu locus yang berbentuk bulatan dan boleh diwakili oleh persamaan. Ni cuma penerangan sahaja. Okey. Locus-locus ni sebenarnya kita cuma menggunakan persamaan jarak. Okey, persamaan jarak ni awak pernah jumpa dalam awak punya menengah rendah, form 1, form 2, form 3 kan. Persamaan jarak iaitu X1 tolak X1 kuasa 2. Okay ni ni yang penting ni. Sekejap, besarkan sikit. Okay ni persamaan ni yang sepatutnya awak tahu. Persamaan jarak X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa 2 sama dengan R. Okay. Ni persamaan untuk locus lah. Biasa kita guna jarak punya formula lah. Okey, kita terus kepada latihan lah, senang. Okey, kita pergi terus kepada latihan. Macam mana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan locus. Okey. Okey, kita pergi kepada latih diri 7.11 buku teks awak muka surat 7.10 ada Sekejap. Terlajak pula. 7.10 dulu. 7.10 jumpa muka surat 203 buku teks anda. Okay. Cari persamaan locus bagi titik P supaya jaraknya dari setiap titik berikut ialah 3 unit. Okay. Sini tak ada space, so cikgu akan cropkan benda ni masuk dalam Jamboard sekejap. Okey, nampak sekarang? Dia kata cari persamaan locus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari setiap titik berikut ialah 3 unit. Okey. Bila dia kata titik bergerak P, okey, pastikan P tu awak label sebagai koordinat lah. X, Y. Okey, ini koordinat P. Dia kata jarak dia sentiasa 3 unit. Okey. Maksudnya sekarang kita gunakan formula jarak iaitu ingat pula. Okey. Iaitu punca kuasa 2. Okey, kuasa 2 tambah kuasa 2 sama dengan 3. Sebab dia kata 3 unit. Okey. Licin pula ini ni. Okey. Jadi kita akan masuklah. Kita masuk X dulu. X tolak. Okey, apa X yang pertama ni? Kosong. Y tolak
Y kedua kosong. Senang je ke jawab ni kalau kosong-kosong. So, X tolak kosong, X lah. Punca kuasa 2. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 3. Macam mana kita nak menghilangkan punca kuasa 2 ni? Punca kuasa tu pergi sebelah sana. Kuasa 2 kan lah kan? So kita akan kuasa 2 kan sebelah kanan, iaitu 3 kuasa 2 lah kat sini. Okey, sini akan jadi 3 kuasa 2. Automatik yang punca kuasa 2 ni hilang. So dia punya persamaan lokus akan jadi macam ni lah. Okay. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 9. Okay. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 9 sama dengan 0. Okay, inilah persamaan lokus kita. Ini adalah untuk soalan 1A awak. Senang je sebab dia kosong-kosong kan. Okay, formula ni awak tolong ingat Formula jarak punca kuasa 2, X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. Sama dengan dia punya jarak lah. Okay, cuba kita buat soalan B. Okay, soalan B ni ada nombor. Pertama, soalan B. Punca kuasa 2. Tengok betul-betul cikgu buat ni. Buat kurungan tambah buat kurungan untuk Y kuasa 2 sama dengan 3 kan. Dia kata sentiasa 3. So, kita akan ambil yang ini dulu. Yang titik bergerak ni awak ambil duduk kat depan. Ini X, ini Y. Okay. X tolakkan dengan 2. Ni nampak 2. Y tolakkan dengan 3. Okey, sama keadaan dia, punca kuasa 2 terus hilangkan, letak kat sini, dia akan jadi 3 kuasa 2 lah belah sini. So, ini dia akan tinggal X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Okey, boleh sampai situ? Okey, kembangkan kaedah cepat. X tolak 2 kuasa 2. Cepat. Seorang. Suhaila, kembangkan ni Suhaila. X tolak 2 kuasa 2, apa hasilnya? Bukan ada ke Suhaila tadi? Suhaila? Mana Suhaila tadi? Ada tak Suhaila? Saliha, kembangkan ni Saliha. Apa hasil kembangannya? Sudah. Takkan awak nak buat macam ni lagi. X tolak 2, X tolak 2. Lepas tu awak buat gini, awak buat gini, awak buat gini, awak buat gini. Takkan awak nak buat yang ni lagi. Jangan. Kita guna kaedah yang cepat. Untuk lokus ni awak kena guna kaedah yang cepat lah. Kalau tidak jenuh ni awak nak buat macam ni. Lepas tu nak buat yang ni pula. Okay, so ingat balik. Hari tu cikgu dah ajar. First kali awak ambil yang depan ni kuasa 2. X kuasa 2. Kemudian awak ambil yang belakang ni negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 dikuasa 2 kan jadi tambah 4. Negatif 2 kuasa 2 dia akan jadi positif 4. Betul Kemudian 2 darab dengan X, 2X. 2X darab dengan negatif 2, negatif 4X. Boleh? Dia mesti ada 3 benda ni. Kalau kembangan kuasa 2 dia mesti ada 3 benda. Yang pertama ini kuasa 2. Yang ni kuasa 2 duduk belakang. Yang tengah-tengah ni 2 darab sini, darab sini. Okay. Sama juga dengan yang ini. Apa kembangan yang ini Afikah? Kembang cepat. Afikah? Ya cikgu. Kembangkan yang ni jap. Y kuasa 2. Tolak. Tengah. Darab. Darab. 2 darab 3 berapa? 2 darab 3. 2 darab 3, 6. 6. 6Y. Negatif. Okey.
Negatif 3 kuasa 2 positif 6. 3, negatif 3 kuasa 9. Okey, sama dengan 3 kuasa 2, 9. So, 9 bawa ke sini dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4. X tambah ni tambah terus tambah 4 tambah 9. Jadi berapa? 13. Tambah 13 tolak 9 sama dengan kosong. Ini bawa ke sini. So, locus biasanya kita akan susun kuasa 2 di depan. Cikgu susun balik ni X kuasa 2, Y kuasa 2 tolak 4X tolak 6Y tambah berapa ni? 4. 4 sama dengan kosong. Okey, inilah persamaan locus awak. Persamaan locus memang sentiasa dia panjang macam ni. Dia ada kuasa 2, dia ada X, dia ada Y, dia ada nombor. Sama dengan kosong. Okey, inilah persamaan locus kita. Okey, boleh satu? Soalan pertama. Okey. Soalan 1C dengan D awak buat sendiri Cikgu tinggalkan untuk awak. Oh, dia ada negatif Okey, tak apalah. 1D cikgu tunjuklah. Sebab dia ada negatif ni, negatif. Okey. Takut awak keliru sekejap. Okey, 1C awak buat 1D cikgu tunjuk. 1D sama juga keadaannya. Punca kuasa 2 X. Nampak tak ni? D dia, yang X dia. Negatif 1 kan? Formula yang jarak ni dalam ni tolak. So, awak tak payah nak buat tolak-tolak. Awak terus jadikan dia tambah 1. Boleh Sepatutnya tolak. Okay, tapi sebab tolak dengan negatif dia akan jadi positif lah. Terus buat macam ni dalam kurungan. Okay, tambah Y sama juga dengan yang ni. Tolak dengan tolak dia akan jadi tambah 6. Sama dengan 3. Okay. So. So, apa yang berlaku ni? Kembang terus yang ni. Apa hasil kembangannya? X kuasa 2 sambung. Nuraini Abdullah. Ada orang nak masuk. Okey, Nuraini Abdullah sambung X kuasa 2. Dua X. Betul ke? X kuasa 2 tambah tolak? Tambah kan? Tambah 2X tambah 2X. Okey, seterusnya 2. tambah 1 kuasa 2 berapa? 1 kuasa 2. 1 darab 1 le. 1. Mana buat dia jadi 2? Aduh. Okey, yang ni kuasa 2 lupa nak letak. Okey, tambah Y kuasa 2 sambung. Nuraini Musa. Nuraini Musa ada ni. 6 darab 2 berapa? Tambah 12Y. Okey, tambah 6 kuasa 2. 36. 36. Tolak 3 sama dengan kosong. Bawa ke sini Okey, so kita susun balik saja X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ini dia kena. 3 kuasa 2. Oh, okey, sorry. Punca kuasa 2 tak hilangkan. So sini akan jadi 9 kan? Kuasa 2, ini pun kuasa 2. Ni cikgu dah buat cepat ni, cikgu dah langkau banyak langkah ni. Okey. Terima kasih Mustaqim. 2X
tambah 12Y dah letak. Okey. 36 tambah 1, 37. 37 tolak 9 berapa dapat? 28. Positif 28 sama dengan kosong. Pergi sana, pergi sana. Apa benda? Apa benda? Tulis kan nama. Copy paste. Sekejap tu buat kat bawah. Tu type nama awak. Okey. Jadi soalan yang 1C cikgu tinggal awak buat. Nombor 2 pun sama. Kaedah yang sama je. Nanti P ni awak letakkan dia sebagai XY lah. Guna yang ni. Yang sini samakan dengan 5. Okey, nombor 2 cikgu tinggal. Cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Okey, nombor 2 sama. Nombor 3, cikgu pergi kepada soalan nombor 3. Kejap buku teks Okey, soalan nombor 3 buku teks anda macam ni. Cari persamaan lokus bagi titik P, bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik tetap berikut dalam nisbah yang diberikan. Okey. Bermaksud di sini, cikgu crop jap. Okay, P tu sama, kita akan labelkan dia sebagai XY. Bendanya sama je. Sekarang kita akan labelkan P ni sebagai XY. P tu sebagai XY. Dia kata, awak nampak sekarang? Okey, nampak. Dia kata cari persamaan lokus titik bergerak P supaya jaraknya dari titik-titik tetap berikut dalam nisbah yang diberikan. Bermaksud AP nisbah BP ataupun PA nisbah PB sama je lah. Sama dengan 1 nisbah 2. Okey. Kalau kita tukarkan dia ke dalam bentuk pecahan, BP sama dengan 1/2. So kalau kita darab silangkan dia akan jadi 2AP sama dengan 1PB. BP. Okey, boleh? Ni dulu boleh? Dalam bentuk nisbah, awak kena tukarkan dia ke dalam bentuk pecahan sebab benda ni dia akan berdarab silang, dia akan berubah lah. 2AP sama dengan 1PB lah. Okey, boleh yang ni? Kemudian kaedah yang sama macam tadi juga, 2. Okey. Dekat sini kita buat kurungan sebab 2 tu. Okey, terus kita buat square root tadi. Buat 2 kurungan juga macam tadi. Sama dengan BP, buat square root lagi. Buat 2 kurungan juga. Okey, sekarang kita susun. AP, maksudnya kita ambil P dulu. Sini X, sini Y, sini X, sini Y. Okey, sekarang yang depan ni kita gunakan koordinat A. Koordinat A kita ialah -2, 0. So dekat sini nak tulis apa ni? Nak tulis apa kelas? Tambah. Tambah apa? Tambah 2.
2, bagus. Kat sini tolak, Tolak kosong. bagus. Kat sini tolak 4. 4. Sini tolak Kosong. kosong, bagus. Okay. So, sekarang kita buat, kita hilangkan dulu. Step yang pertama kita mesti hilangkan dulu kita punya punca kuasa 2 ni. Bermaksud kalau kita nak hilangkan, kita kena kuasa 2kan seberang sini. Kita kuasa 2kan seberang sini. Dia automatik hilanglah punca kuasa 2 tu. Okey. Jangan lupa bila ada nombor ni, kuasakan 2 sekali nombor ini. Maksudnya 2 kuasa 2 akan jadi 4 di situ. Hati-hati. Okey. Kemudian buat bracket lagi. Punca kuasa 2 ni automatik akan hilang sebab sini kuasa 2. Yang tinggal cuma yang ini sahaja. X tambah 2. Okey, Y tolak kosong tu terus kita boleh nyatakan sebagai Y kuasa 2. Y lah, Y kuasa 2 lah. Y tolak kosong kan Y. Y kuasa 2, Y kuasa 2 lah kat sini. Boleh yang tu? Yang ni sahaja boleh. Yang seberang sini punca kuasa 2 dia juga hilang. So dia cuma akan tinggal X tolak 4 kuasa 2 tambah, ini pun sama. Tinggal Y je kuasa 2. Okay. Boleh sampai sini? Okay, kembangkan dahulu di dalam bracket ini. 4 tu tulis je dulu. Okay. Kembangkan yang ni. Apa hasilnya? X kuasa 2. Tambah Tarik. 4x. Tambah 4x, bagus. Lagi, 1. Tambah 4. Tambah 4, tambah Y kuasa 2. Sama dengan, okey, kembang yang ini pula. X kuasa 2. Tolak. 4x. Tengah-tengah. 8x. 8x. 8. Okey. Tambah 16. 16 tambah Y kuasa 2. Okey, ni kembang lah. Step yang terakhir kita kena kembang dengan 4 semuanya. Okey, so sini akan jadi 4 X kuasa 2 tambah 16X tambah 16 tambah 4 Y kuasa 2 tolak X kuasa 2. Cikgu pindah semua kan ke sebelah sini. Tambah 8X tolak 16 tolak Y kuasa 2 sama dengan kosong. Semua yang seberang sini semua cikgu pindah ke sebelah kiri. So, apa yang awak boleh permudahkan, permudahkan sekarang. Kejap cikgu buat mana merah. 4X kuasa 2. Kat sini ada. Tolak 1. So, sini akan jadi 3X kuasa 2. Habis. Okey. 4Y kuasa 2. Sini ada tolak Y kuasa 2. So, akan jadi tambah ke tolak ni? Tambah. Tambah 3Y kuasa 2. Awak nampak cikgu susun X kuasa 2, Y kuasa 2. Dia memang susunan dia memang macam tu lah. Dia macam ikut turutan. Okey, kemudian kita ambil X pula. 16X tambah 8X. Berapa? 24. Positif 24X. Okey, kemudian ada Y tak? Oh, tak ada Y Tak ada Y. Tambah 16 tolak 16. Habis betul? Kosong kan? So, inilah jawapan kita. Okay, 7. Okay, 7.10. Awak salin ke? Screenshot betul tak?
tak jawapan akhir kita? X kuasa 2. Ini soalan A kan? Okey, jawapan akhir tu salah ni. Kenapa salah ni? Kenapa jawapan akhir cikgu salah? Bukan salah sebenarnya. Jawapan akhir kat belakang tu dia kecilkan ni. Ni tadi terlupa nak kecilkan. Ni nampak tak? Ni 3, ni 3, ni 24. Boleh kecilkan kan ni? Semuanya dibahagikan dengan 3. Sebab dia nak kena sampai terkecil yang mungkin. Maksudnya sini bahagi 3 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 8X sama dengan 0. Cuba awak tengok jawapan belakang tu. Betul lah. Baru betul. Okay. Sampai yang terkecil yang mungkin awak buat. Okay. Boleh Okay. Bila dia dalam bentuk nisbah macam ni, okay. Soalan B, C dan D ni sama je. Kaedahnya awak buat sendiri Yang ini B, C dengan D ni buat sendiri. Cumanya tolong alert dengan nombor ini. 3, 2. So last kali ni 3 dengan 2 ni kena kuasa 2 juga sebab kita nak matikan punca kuasa 2. Sini akan jadi 9, sini akan jadi 4 lah. Jangan salah pula tu. Nanti kena kembang macam ni. Kembang satu-satu. Okay. Macam apa? Okay. Soalan nombor 3. Settle. Soalan nombor 4. Cuba tengok sekejap soalan nombor 4 kita. Ada masalah tak? Soalan nombor 4 kita. Sekejap cikgu screenshot. Sempat nak buat ni tadi. Okey, soalan nombor 4 kita. Bukan kita habis. Okey, sekarang nampak tak soalan ni nombor 4? Okey, dah masuk dah. Koordinat titik J dan K masing-masing ialah -1, 3 dan 4, 6. Titik Q bergerak dengan keadaan. Okey, terus bila awak jumpa je perkataan titik yang bergerak tu, terus label sebagai Q tu ialah XY. Okey. Sekarang dia bagi QJ per dengan QK. Okey, tolong tukarkan dalam bentuk nisbah ni terus kepada pecahan. Iaitu 2/3. Cari persamaan locus. Okey, confirm lah dia nak suruh awak buat locus. So sekarang ni dia akan jadi 3QJ sama dengan 2QK. Okey, yang ni cikgu nak tinggal awak buat sendiri. Cikgu bagi yang ni je. Okey, nanti awak masukkan dia punya square root tu tadilah. Boleh Cikgu rasa tak ada masalah yang ni. Okey, nombor 5 terus. Nombor 4 buat, nombor 5. Titik R bergerak. Okey, terus tulis itu. R bergerak je, terus itu SY. Supaya jaraknya dari titik A ialah 2 kali jaraknya dari titik B. Cari persamaan locus bagi R. Okey, apa kita nak keluarkan daripada sini ni? R tu bergerak. So, RA sama dengan alif. RB. RA sama dengan apa? RA sama dengan titik R bergerak supaya jaraknya dari titik A. Okey. Ayat ini dia akan jadi RA ialah 2 kali jaraknya dari titik B. Sama dengan
RB. RB, bagus. Okey, 2 RB. Nanti masukkanlah square root sama dengan 2 square root sebelah sini. Sama je macam yang tadi kaedahnya. Okey. So soalan nombor 5 pun tak ada masalah sangat. Kita terus pergi kepada soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 kita. Cikgu pergi satu persatu Tapi penyelesaian awaklah buat. Sekejap cikgu masukkan soalan nombor 5. Nombor 5 pula. Nombor 6. Okey, soalan nombor 6 awak. Titik P bergerak dalam nisbah PO, nisbah PA sama dengan 1 nisbah 4 dengan O ialah asalan dan koordinat titik A ialah 2, 0. Cari persamaan locus P. Ini pun sama je keadaannya. P tu bergerak, terus tulis. Terus tulis P, X, Y. Kemudian dia kata O tu asalan. O tu 0, 0. Terus tulis maklumat dia. A tu ialah 2, 0. Okey, awak buat macam ni soalan nombor 6 ni. Jumpa perkataan bergerak je. X, Y. O asalan 0, 0. A 2, 0. Locus P dia suruh cari. So kita pun tukarkan ni menjadi bentuk pecahan. Jangan lupa 1/4 darab hilang dia akan jadi 4 PO sama dengan PA. Ini square root lah. Cikgu tinggal awak buat sendiri. Okey. Tu nak kemang-kemang je tak ada masalah pun. Ingat nombor 4 ni nanti awak kena kuasa 2 dia jadi 16 lah. Okey, cari persamaan nombor 7. Cari persamaan locus bagi titik P bergerak P. Okey. Nombor 7 P terus tulis X, Y. Cikgu tak baca habis pun soalan dia. Okey. Supaya jaraknya dari titik berikut adalah sama. Maksudnya apa ni? Maksudnya apa ni kalau cikgu tulis ni? Dia bagi kawan AB. Dia kata jaraknya sama. Maksudnya kalau cikgu nak tafsirkan kat sini, PA PB. sama dengan PB. yes, PA sama dengan PB. So masukkan yang square root sebelah sini, masukkan koordinat P, X, Y tu, ini A, sebelah sini B. Okay? Boleh faham soalan senang je, tak naklah tunjuk. So buatlah soalan nombor 7. Okay, kita teruskan. Terus kepada soalan penyelesaian masalah 7.11 tadi. Okay, buku teks awak muka surat 204. Teks awak 204 7.11 soalan yang pertama. Cikgu nak pergi pada soalan penyelesaian masalah lah. Senang ke susah ni. Locus ni biasanya soalan dia senang je. Dia melibatkan cuma melibatkan formula jarak sahaja. Distance. Cikgu masukkan soalan yang pertama tadi. Okey, ini soalan yang pertama 7.11 soalan penyelesaian masalah. Kita tengok macam mana keadaan soalan dia. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan locus bagi titik bergerak. Okey, titik bergerak P. Okey, dia dah bagi ni P, X, Y ni yang menyentuh paksi X pada satu bulatan. Okey, dia akan P ni dia bergerak, dia keliling lah P ni satu bulatan. Dia akan menyentuh paksi X. Okey. Dan pada satu titik, okey, maksudnya dia sentuh paksi X di sinilah. Ini dia bergerak ni, dia sentuh kat sini, dia cakap. Okey.
Titiknya kat sini, tak tahu titiknya berapa. Tapi yang pentingnya kita dah tahu. Di sini apa yang kosong? Kita terus boleh tulis ni. Okay, dia akan sentuh satu titik di sini. Di sini apa yang kosong? Kosong. Apa 30? Mana awak tahu 30? Dia cakap dia sama paras dengan A. dia satu baris dengan A Paras ke? dengan A. Dia cakap tak kat sini? Menyentuh paksi X pada satu titik dan berjarak tetap dari titik A 3, 4. Okey. Di sini yang confirm, yang ini cikgu tak tahu, mungkin dia sengit ke, mungkin dia sentuh sini ke, manalah cikgu tahu kan. Tapi yang pastinya Y dia mesti kosong lah di atas paksi X ni. Y sama dengan kosong. Kalau paksi Y, X sama dengan kosong. Okey, itu yang pastilah. Okay, so kita pergi kepada yang seterusnya. X tu tak tahu belum tentu lagi 3. Dan berjarak tetap dari titik A 3, 4. Okey, sentiasa jarak tetap dia daripada titik A 3, 4. Cari persamaan lokus bagi P. Tiga, 4 ke kat sini? Sekejap Dia kata jaraknya sentiasa sama. Maksudnya A ni pusat lah. A ni akan jadi pusat dia. Okay, sama baris ni. Betul lah kot 30. Kita test sini 30. Okay. Maksudnya kita akan buat sekarang AP ataupun PA, merah pula. PA sama dengan letak apa kat sini? B lah. Cikgu letak koordinat di sini sebagai B AB. Betul dia sentiasa sama jaraknya dia kata. Okay. So kita akan ambil formula jarak tambah formula jarak juga. Okay, kuasa 2, kuasa 2. Sini X, sini Y, PA. A kita akan tolak dengan 3. Ini akan tolakkan dengan 4. Ini AB ABA. 3. Cikgu ambil A dulu 3, 4 Y dia. Sini akan tolak 3. Sini akan tolak 0. Okey. Square root. Tak ada nombor, so cikgu matikan dia. Cikgu masukkan kuasa 2 sebelah sini. Kuasa 2 sebelah sini. Boleh So dia akan tinggal yang dalam je lah. Dia akan tinggal X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan 3 tolak 3 dah jadi kosong. Kosong kuasa 2. Okey, tak payah tulis pun tak apa. 4 tolak kosong 4. 4, 4, 16. Okey. Apakah hasil kembangan yang ini? Kelas? Tidur ke? Apa hasil kembangan ni? Tambah 6X. Tambah ke tolak? Kalau S tambah 9. Tambah, tolak, tambah, tolak. Betul Okey, 16 ni cikgu bawa ke sini. Tambah tolak habis.
So jawapan awak akan jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tolak 8Y tambah 9 sama dengan kosong. Inilah persamaan lokus dia. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Kalau boleh kita dah nak ke penghujung bab ni. Lupa nak tanya awak. Persamaan garis untuk garis selari dengan serenjang cikgu dah ajar kan? Macam mana nak mencari persamaan garis lari ataupun serenjang M dengan C? Sebelum ni cikgu dah ajar kan? Cikgu tertinggal yang tu, cikgu lupa. Cikgu dah ajar belum? Macam mana kita nak mencari persamaan garis lari dengan serenjang? Dah ajar ke belum ni? Dev, cikgu dah ajar belum? Macam mana nak mencari persamaan garis lari dengan serenjang? Dah. Oh dah nanti ni cikgu nak buat soalan test ni. Cikgu belum ajar pula kan? Dah lupa pula. Kan belum ajar. Okay, kita tengok macam mana pula soalan nombor 2 kita nak buat. Titik P bergerak. Okay, nampak ayat tu. Terus tulis P, X, Y. Sini. P, X, Y. Titik P, X, Y bergerak dengan keadaannya sentiasa sama jarak dari titik Q dan titik R. So di sini kita akan keluarkan persamaannya sepatutnya apa benda? P, Q sama dengan PR sebab dia kata sentiasa sama jarak. Okay, jadi benda yang pertama first kali awak kena keluarkan ialah PQ sama dengan PR. Okay. Titik S pula bergerak. Okay, S pula bergerak, dia kata SXY dengan jaraknya dari titik T, okay, ST sama dengan adalah sentiasa 5 unit. ST sama dengan 5 sebab dia cakap kat sini 5 unit. S bergerak dengan jaraknya dari titik T sentiasa 5 unit. So ST sama dengan 5. Lokus titik P dan lokus titik S bersilang pada 2 titik. Okay. P dengan S ni bersilang pula. Mungkin lokus P tu macam ni. Okay, dia bergerak dalam bentuk bulatan. Kemudian lokus S tu dia macam ni. So dia bersilang di sini dan di sini. Ini cikgu andai je lah supaya awak nampak Ini lokus S, ini lokus T. So dia kata lokus P, sorry. Lokus P dengan S ni bersilang pada 2 titik. Di sinilah. Okay, bayang-bayang soalan ni sebenarnya. So perkara pertama, tolong cari dulu apa yang kita tahu ni. Tak payah nak baca lagi. Okay, awak dah ada tadi PQ sama dengan PR. So kita buat dulu. First step kita. PQ sama dengan PR. So kita akan gunakan P, kita akan gunakan Q, kita akan gunakan R. Okay. Sentiasa buat 2 bracket macam ni. Okay. P ialah XY, PQ. So sini X, sini Y,
sini X, sini Y, sini akan tolak berapa ni? Ni Q dulu ni. Tolong solvekan tu cikgu. Tolak apa? Nazira. Tolak apa ni Nazira? 8. Ya ke? Tolak 8. Janganlah ya ke ya lah. Tolak lepas tolak. 7. Kemudian tolak 7. Sebelah sini tolak. Tolak 11. PPR. 11. 11. Sini tolak. 4. Tolak. Empat. 4. Bagus. Banyak awak punya itik serati. Okay. So, step yang kedua, jangan lupa hilangkan punca kuasa 2. Kuasa 2 sebelah sini, kuasa 2 sebelah sini. Okay, kemudian kita tinggallah yang di dalam sahaja. Okay, jangan lupa kuasa 2 pula. Kita tinggal pula. X tolak 8 kuasa 2 tambah Y tolak 7 kuasa 2. Sama dengan X tolak 11 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. Okay. Kembangkan yang ini. Maria. Kembangkan yang ini Maria. Oh Maria. X kuasa 2. Ya. Tolak 16X. Tolak 16X tambah. 64. Okey, teruskan lagi. Tambah Y kuasa 2. Tolak. 14. Y tambah 49. Okey, bagus. Teruskan lagi. X kuasa 2. Tolak. Tolak 22X. Okey, tambah. 11 kuasa 2 berapa? 121 tambah 121 tambah Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. Okey, bagus. Okey. So sekarang ni awak perhatikan sebelah kiri dengan sebelah kanan cikgu ni. Tadi nak kecilkan pula. Okey, sebelah kiri dengan sebelah kanan cikgu ni ada benda yang sama ni. X kuasa 2, sebelah sini pun ada X kuasa 2. Sebab kalau kita bawa ke sana dia akan matilah. Okey, apa lagi yang sama ya? Y kuasa 2, Y kuasa 2 habis. Okey, lagi? Ada lagi tak? Okey, bila tak ada bermaksud kita senaraikanlah apa yang kita ada ni, permudahkan. Negatif 16X, okey ni cikgu dah salin sini. Cari X sebelah sini pula. Tambah 22X, cikgu bawa ke sini. Kemudian tolak 14Y, ni dah. Sebelah sini ada Y tak? Okey, tambah 8Y, cikgu pindahkan kat sini, automatik simbol berubah Okey, 64 tambah 49, tekan kalkulator jap. Berapa? (64) 49 berapa? 113. 113. 113 Okey, ada kat sini nombor tak? Okey. 121 tambah 16 berapa? 137. 121.
137 So kita bawa ke seberang sini dia akan jadi negatif 137 lah. Sama dengan kosong. Okey. Permudahkan lagi ni, nampak ni. Ini boleh permudahkan lagi ni. 22 dengan 16. So awak akan dapat, cikgu tulis atas Aku tak nampak. 6x betul? Ini akan dapat 6 betul? Betul. 8 tolak 14. Negatif 6 y. Betul Okey, 113 tolak 137. Negatif 24. Negatif 24. Boleh kecilkan tak ni? Boleh ni. Sifar 6 kan? So bahagi 6 tolak y tolak 4 sama dengan kosong. Ini ialah persamaan lokus bagi titik P. Bagi titik P tolak 4 sama dengan kosong. Okey, bagus. Okey, betul lah jawapan kita ni. Okey, dia kata tunjukkan bahawa lokus S ialah ini. Pula, lokus S pula. ST sama dengan 5. Kita keluarkan balik lah. Okey, ST sama dengan 5. Cikgu kira sebelah sini Okey, tadi kita keluarkan ST sama dengan 5. So, S tadi ialah XY. T tadi apa? T tadi ialah 78. T ialah 78. Okey, dia suruh buktikan. Kita kira je lah. Sampailah keluar benda tu. Okey, sama je keadaan dia. Sama dengan 5. Terus hilangkan punca kuasa 2. So sini akan jadi 25 lah. 5 kuasa 2 Sini akan jadi X. Sini akan jadi Y. Sini akan tolak apa? 7. Ini akan tolak 8. So kembangkan yang ini, cikgu akan dapat X kuasa 2 tolak 14X tambah 49 tambah Y kuasa 2 tolak 16Y tambah 64. Boleh Ni cikgu terus ambil ni, terus kembangkan ni. So 25 bawa ke sini. Nampak ni cikgu susun balik je. Tolak 14X dah tulis. Tolak 16Y dah tulis. 49, 64 tolak 25. Kira jap. 49 tambah dengan 64 tolakkan dengan 25. 88, betul ke? Betul. Okey, dia suruh tunjukkan apa tadi? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 14X tolak 16Y tambah 88. Sama tak? Dah sama. So tertunjuklah. Barulah boleh awak nak lukis. Okey, dah tunjuk. Dah tunjuk. Sebab cikgu dah kira sama dengan yang dia nak. Okey, baru boleh lukis macam tu. Janganlah awak pergi salin yang ini, tunjuk. Tak boleh lah. Boleh? Right, senang je soalan ni. Dia dah bagi jawapan kat awak. Semuanya dia nak suruh awak kira sehingga keluar jawapan yang sama. Okey, dah tertunjuk lah. Okey, seterusnya dia cakap. Cari koordinat titik persilangan bagi kedua lokus itu. Okey, ni persamaan lokus kita yang tadi. X tolak Y tolak 4 sama dengan kosong Sekejap cikgu tulis kat sini. X tolak Y tolak 4 sama dengan kosong. Bermaksud di sini nak cari X ke nak cari Y? Tak kisahlah, dua-duanya positif. Dua je satu. So cikgu alihkan. Y tambah 4. Betul? Betul So benda ni cikgu akan gantikan di dalam tempat X. Di sini ada X. Di sini pun ada X. Ganti juga kat sini.
Sebab dia bersilang. So, cikgu akan dapat nilai X tersebut lah. Nilai Y dahulu. So, cikgu akan gantikan gunakan proses penggantian. Dia akan jadi Y tambah 4 kuasa 2. Nampak ni X kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Tolak 14 ada X lagi. Ganti lagi Y tambah 4. Tolak 16 Y tambah 88. Sama dengan kosong kan? Tak muat nak tulis. Okey, ini kalau kembang kita akan jadi Y kuasa 2 tambah 8Y tambah 16 tambah Y kuasa 2 tolak kembang yang ini 14Y. Tolak dengan tambah jadi tolak 14 dah ada 4 jadi 56, betul? Tolak 16Y tambah 88. Okey. Y tambah Y. 2Y kuasa 2. 8 tolak 14 tolak 16. Berapa? Tolak 22Y, betul? Betul. Okey, nombor pula. 16 tolak 56. Kemudian tambah 88. 48. Okey. Locus ni sebab apa cikgu suka potong? Sebab dia panjang. Bila dia panjang, kita kemungkinan besar akan tertinggal. So better kita dah tulis tu, kita potong-potongkan dia supaya awak tak tertinggal satu pun. Sebab dia panjang ni. Okey, boleh kecikkan ni sifar 2. Y kuasa 2 tolak 11. Y tambah 24. Betul eh? Okey, nak buat apa ni? Nak cari nilai Y ni? Nak buat apa? Ada kuasa 2, ada kuasa EQN degree 2. Mesti ada 2 jawapan ni. Okey, apa jawapan awak? Tekan kalkulator sekarang. Y sama dengan? Sama tekan kalkulator. A dia 1, B dia negatif 11, C dia 24. Dapat berapa EQN degree 2? 8 dengan 3. 8 dengan? 8 dengan? 3. 3. Positif Masuk dalam ni ke luar ni? So dalam kurungan kita akan jadi? Negatif. Y tolak 8 dengan Y tolak 3 lah. Betul Betul Ni betul? Okay. So Y dah dapat, X dah dapat belum? Dia nak koordinat kan? Okay. Gantilah kat sini awak nampak ni X kita. Ni X kita. Okay, gantikan nilai Y yang kita dapat tadi. So yang pertama Y sama dengan 8, X sama dengan 8 tambah 4. So 12. Koordinat pertama ialah 12, 8. Okey, kalau Y sama dengan 3, X sama dengan 3 tambah 4. So 7. Koordinat kedua ialah 7, 3. Okay. Boleh? Koordinat kedua ialah 7, 3 dengan 12, 8. Alright. Betul jawapan dia. Awak salin ke? Kenapa jawapan nombor 3 tak ada? Oh.
Okey, nombor 3. Soalan buku teks awak. Awak salin dah siap Kita dah habis masa ni, dah 10 minit dah terlewat ni. Okey, soalan nombor 3 tu dalam buku teks awak tolong buat ya. Okey, kejap cikgu tunjuk mana ni. Apa pula Jamboard, bukan Jamboard, buku teks. Sekejap Okey, soalan nombor 3 awak ni. Okey, yang dalam buku teks tu. Awak tolong buat, sebab itu pembuktian je, jawapan dia memang tak ada kat belakang. Itu memang dia dah bagi jawapan kat awak sebab dia suruh tunjukkan sahaja. Okey, nombor 3 tu tolong buat. Kemudian, okey, untuk awak lengkapkan Google Form cikgu. Okey, nak tahu awak faham ke tidak ni. Ni bukan surat berapa tadi? 711. 711 mana dah hilang tadi. Okey. Menjadi kerja rumah awak, kita hari ni, kita akan jumpa balik minggu depan kan pada hari Ahad. So, latihan intensif 7.4 buku teks awak. Okey, latihan intensif 7.4 anda tolong buat sekali di dalam buku latihan tersebut. Okey, bersama-sama dengan yang tadi. Dan soalan nombor Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan ni Ini soalan yang ini. Okey, akan awak kena awak kena ambil gambar, masukkan dalam Google Form yang cikgu akan sediakan sekejap lagi. Okey, cikgu bagi masa awak hari ni sehingga pukul 8 malam ni. Tak ada masalah. Awak ada kelas kan? Okey, sehingga pukul 8 malam ni Google Form tersebut cikgu akan buka. Okey, satu soalan ni je. Tapi awak kena buat sehingga soalan nombor 6 lah sampai habis. Maksudnya bab ini kita dah habis Okey, soalan nombor 5 ni cikgu nak sebagai bukti PBD awak. Okey, awak masukkan dalam Google Form yang cikgu akan berikan sekejap lagi. Okey, sehingga jam 8 malam ni. Panjang masa awak. Petang ni boleh buat. Okey, jadi kita dah habis bab geometri koordinat. Okay, awak tolong belek-belek buku awak tu, geometri koordinat kita dah habis. Bab 8 vektor. Okay, bab 8 vektor kita tu. Tolong tengoklah sikit-sikit sebelum cikgu ajar awak supaya awak faham dengan mendalam lah bila cikgu masuk kelas nanti. Hari Ahad ni kita akan masuk bab 8. Okay, bab vektor. Jadi kalau ada masalah lagi bab 7 tu, geometri koordinat sebab markah dia besar cikgu bagi tahu awal-awal untuk awak punya akhir tahun nanti